Tentera Islam hampir-hampir memenangi peperangan. Namun perbuatan melanggar perintah Rasulullah SAW menukar kemenangan kepada kekalahan. 40 orang pemanah melanggar perintah pemimpin mereka, Abdullah bin Zubair, dan turun dari pergunungan untuk mengambil harta rampasan bersama tentera lain. Dan dia ditinggalkan dengan 9 orang pemanah. Jadi hanya mereka sahaja yang bersedia melindungi tentera Islam dari sebarang kemungkinan. Kecelaruan melanda barisan umat Islam apabila Khalid bin Al-Walid yang belum lagi memeluk Islam mengambil peluang keemasan ini. Dia cepat-cepat berpatah balik dan menuju ke belakang tentera Islam dan membunuh Abdullah bin Zubair dan para sahabatnya. Kemudian dia menyerang tentera Islam yang lain. Pasukan tentera Islam telah dikepung dari hadapan dan belakang, dan mereka berada dalam keadaan yang amat sukar. Adakah kamu tahu bahawa Perang Uhud adalah ujian Allah yang Maha Kuasa untuk umat Islam? Ternyata bahawa kejadian ini adalah untuk kebaikan mereka, kerana dalam pertempuran ini terbongkar kebenaran tentang ramai orang, mereka yang bersembunyi di sebalik kekufurannya dan berpura-pura menjadi Islam, menunjukkan belangnya dan didedahkan kepada semua umat Islam. Para sahabat mengelilingi Nabi Muhammad SAW dan mempertahankannya dengan berani. Rasulullah SAW tetap tabah dan berjuang sehingga dia tiba ke batu di atas gunung. Rasulullah SAW dan para sahabatnya melindungi bendera Islam dari sebarang kemudaratan. Setelah itu peperangan tamat dan kemenangan tidak berpihak kepada siapa. Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera bagi umat Islam dan dia berjuang dengan berani mempertahankan Rasulullah SAW. Dia berhati-hati supaya bendera Islam tidak jatuh dari tangannya. Jadi dia melindunginya sehingga dia mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW mengutipnya dan memberinya kepada Ali bin Abi Thalib. Para sahabat menunjukkan dalam mempertahankan Rasulullah SAW adalah gambaran keikhlasan dan pengorbanan yang belum pernah dilihat dunia. Siapa yang tidak mengenali Umara yang mempertahankan Rasulullah SAW sehingga ia mendapat cedera parah? Antara nama-nama yang menyinar pada hari Perang Uhud dalam berjuang dan mempertahankan Nabi Muhammad SAW adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Anas bin Al-Nudir, Al-Zubair bin Al-Awam, Abu Dujanah, Abdurrahman bin Auf, Malik bin Sinan, Hatib bin Abi Balta, dan Sahal bin Hanif. Rasulullah SAW sedar bahwa hasil dari keputusan Perang Uhud mungkin membuat musuh-musuh Islam, terutama kaum musyrikin hipokrit dan kaum Yahudi memandang rendah kepada mereka. Jadi baginda membuat keputusan untuk menunjukkan kekuatan dan kuasa umat Islam. Pagi keesokannya, baginda memerintahkan tentera yang berada dalam pertempuran untuk bersama-samanya mengejar orang-orang musyrikin. Ali bin Abi Thalib adalah pembawa benderanya dan mereka menuju ke suatu tempat bernama Hamra al-Asad. Tetapi orang-orang musyrikin tidak datang kerana mereka takut
yang bilangan umat Islam semakin meningkat. Adakah kamu tahu bahawa pemergian mereka ke Hamra al-Asad pada keesokannya memberi makna yang besar? Walaupun baru bertempur hari sebelumnya dan luka-luka mereka serius, mereka telah membuktikan iman mereka yang mendalam terhadap Allah yang Maha Kuasa tidak ada batasnya. Penderitaan fizikal mereka hanya meningkatkan keimanan mereka, dan mereka telah mengatasi kesukaran pertempuran itu dengan cepat dan tidak mengalah kepada kesedihan. Dan dengan itu, mereka telah memulihkan semula maruah mereka dan mereka membuktikan bahawa keimanan mereka tidak ada tandingannya. Umat Islam tinggal di Hamra al-Asad selama 3 hari dan kembali ke Madinah selepas mereka mendapatkan semula kedudukan mereka. Firman Allah, mereka yang menjawab Allah dan Rasulullah selepas cedera, untuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan bertakwa, ada pahala yang besar. Mereka yang dikatakan, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk memerangi kamu. Oleh itu takut kepada mereka. Tetapi ia meningkatkan keimanan dan mereka berkata, Allah cukup untuk kami. Dia adalah pentadbir. Maka mereka kembali dengan nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Tiada mudarat menyentuh mereka dan mereka mengikuti keredaan kebaikan Allah. Dan Allah jualah yang memiliki limpah kurnia yang besar. Selepas itu, umat Islam menangani orang-orang Yahudi dari kaum Nadir yang telah melanggar perjanjian dengan umat Islam dan telah cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang, umat Islam telah mengepung mereka dan ini telah menggalakkan mereka menuju ke utara, ke tanah Syam. Kita telah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah mengalami banyak kemudaratan dan kesakitan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada kita. Oleh itu, para sahabat adalah bintang yang bersinar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang bersinar dalam Islam.